Hai, salam sejahtera. Nama saya Haridan. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Hari ini saya nak buat satu video mengenai nak bentangkan satu perkara, iaitu ketidakadilan yang telah terjadi dalam bajet 2022. Okey. Ketidakadilan yang kalau kita tengok mengikut etnik, okey, pembahagian dia dalam banyak-banyak bajet yang dibacakan, hampir 300 bilion, saya spesifik kepada pembahagian secara etnik dan juga pembahagian secara agama. Okey, kalau kita lihat mengikut etnik pula, 11.4 bilion telah diperuntukkan untuk golongan Bumiputera dan juga beragama Islam. Okey, untuk yang beragama Islam saja mereka memperuntukkan 1.5 bilion. Kalau kita tolak 11.4 dengan 1.5 akan jadi 9.9 bilion hanya untuk golongan Bumiputera saja. Okey, pada masa yang sama kalau kita lihat apa yang kerajaan yang sama beri kepada orang India dan orang Cina pula. Okey, hanya 145 juta untuk orang India. Saya percaya mereka akan bahagikan 100 juta untuk mitra dan 45 juta lagi untuk Tekun. Okey, Tekun tu bukan 100% bantuan. Ini Tekun adalah satu personal loan, macam personal loan. Okey, kena bayar interest juga. Saya rasa 4%. Okey, itu adalah satu loan. Jadi itu bukan maksudnya 45 juta itu 100% bantuan. Okey, dan untuk orang Cina pula hanya 200 juta. Okey. Kalau kita tengok graf dia, 97% telah diberikan kepada golongan Bumiputera, sedangkan peratusan Bumiputera dalam negara ini tak sampai 70%. Okey. Orang Cina dan orang India, peratusan mereka dalam populasi mereka dalam negara ini hampir 30%. Tapi pembahagian bajet pula peruntukan hanya tak sampai 3%. 2% untuk orang Cina, 1% untuk orang India. Okey. Ini adalah satu penganiayaan kepada orang Cina dan orang India. Okey, satu perbuatan mencekik darah oleh kerajaan penyamun ini. Okey. Kalau kita tengok sepatutnya macam mana pembahagian peruntukan bajet ni sepatutnya dibuat secara adil, katakan dibahagikan mengikut populasi mereka. Okey, tapi sebagai satu kerajaan yang baik, tidak ada apa-apa keperluan untuk membuat pembahagian peruntukan mengikut etnik, okey, ataupun kaum. Okey, tidak perlu. Hanya kerajaan bodoh di Malaysia membuat perkara ini. Okey. Walaupun dia buat perkara bodoh itu, dia bertindak adil tak apa. Okey. Saya nak jelaskan, katakan kerajaan bodoh penyamun ni, kalau dia membuat pembahagian secara adil, okey, orang India sepatutnya terima hampir 700 juta ringgit untuk amount yang sama. Okey, apa yang dibagi kepada orang Cina, orang India, orang Bumiputera tu, kalau dicampurkan dan dibahagikan secara adil mengikut populasi mereka, orang India sepatutnya menerima 700 million. Orang Cina sepatutnya menerima hampir 2,300 juta. Mana pergi duit balance tu, hanya bagi 200 juta dan menipu orang Cina. Saya percaya orang Cina adalah pembayar teks yang paling banyak di negara ini. Mengapa kerajaan penyamun ni, kerajaan bangang macam ni, dia buat perkara-perkara tidak adil macam ni? Okey.
Golongan Bumiputera sepatutnya hanya menerima 7,150 lebih juta saja. Okey, dia bagi 9,900 juta peruntukan kepada golongan Bumiputera saja. Okey. So ini yang tidak adil, pembagian yang tidak adil yang dibuat oleh kerajaan penyamun ini. Yang berikutnya, kalau kita melihat mengikut agama. Okey, mengikut agama kerajaan boleh buatlah pasal masing-masing mempunyai agama yang berbeza dan mempunyai keperluan yang berbeza. Kerajaan memang boleh buat satu pembagian mengikut agama, tapi pembagian itu masih kena adil dan saksama. Okey. Di sini pun kerajaan penyamun ni dia membuat perkara yang sama yang tidak adil. Di mana 1.5 bilion untuk orang Islam dan hanya 50 juta untuk yang bukan Islam. Okey? Di mana perkara yang sama 3% untuk bukan Islam, 97% telah disapu oleh golongan Islam. Okey, kerajaan penyamun ni beri kepada orang Islam. Okey. Yang dia tak tahulah apa figure ni 3% ni. Okey, saya percaya orang Cina dan orang India dalam negara ni hampir 30%. Jadi dia nak bagi setiap kali nak bagi 10 kali ganda kurang. Walaupun dia tengok secara etnik ke ataupun secara agama ke, dia ikut 10 kali ganda kurang. Okey, jadi yang dia curi daripada orang Cina, orang India yang bukan Islam tu, dia pergi bagi dekat orang Bumiputera dan orang Islam. Okey, itu yang kerajaan penyamun ni buat. Okey, kalau kita tengok yang sepatutnya secara adil kalau dia bagi mengikut agama, sepatutnya non-Muslim sepatutnya menerima 573 lebih milion juta ringgit. Okey. Orang Muslim pula hanya sepatutnya terima 976.5 million. Okey. So dia bagi 1.5 bilion iaitu 1,500 juta. Okey. So ini yang kerajaan penyamun ni buat selama ni. Okey, dia ambil cekik darah orang India, orang Cina, orang non-Muslim, bagi kepada orang Bumiputera dan orang Islam. Okey. Adakah ini adil? Okey. Kita bayar teks secara sama rata. Okey, hasil bumi diberi oleh Tuhan untuk setiap orang di negara tu menikmati. Mengapa kerajaan penyamun ni membuat kerja bodoh macam ni? Okey. Dia cakap satu keluarga Malaysia. Okey. Mana ada dalam satu keluarga bolehkah kita buat pembahagian harta macam ni? Satu anak dapat lebih, satu anak dapat kurang. Okey. Ni semua drama yang dibuat, drama politik. Okey, satu Malaysia lah, keluarga Malaysia lah, semua tipu. Dari segi pembahagian peruntukan, tengok macam mana mereka buat secara tidak adil. Okey. Okey, kalau kita fikir, kalau kita faham betul-betul apakah agenda yang ada dalam kerajaan ini, mengapa dia bagi lebih kepada golongan Bumiputera? Adakah dia sayang? Okey, dia ambil prihatin kepada golongan Bumiputera? Tak ada. Okey, ini semua adalah perangkap politik. Okey, semua orang di Malaysia kena faham. Ini hanya oleh kerana golongan Bumiputera adalah golongan majoriti, boleh hampir 70% dalam populasi mereka dalam negara ini. Kalau kerajaan memberi lebih kepada mereka, okey, secara automatik mereka akan sokong kerajaan tu oleh kerana mereka diberi layanan istimewa. Okey.
Apabila mereka sokong, mestilah kerajaan penyamun itu dengan mudahnya boleh menang pilihan raya. Itu yang diharapkan oleh kerajaan ini. Setiap kerajaan penyamun akan buat kerja macam tu. Dia akan memanja-manjakan golongan majoriti, dia akan cekik darah golongan minoriti. Itu yang dibuat oleh kerajaan penyamun ini. Okey. Ini tak ada apa-apa benefit. Kalau kita tengok betul-betul, okey, kalau kita kaji betul-betul, adakah semua peruntukan itu akan sampai kepada rakyat? Tidak. Kebanyakan duit itu mereka akan curi, mereka akan rompak. Okey? Dan bukan saja bajet inilah, seluruh bajet yang dibacakan lebih daripada 300 bilion. Banyak penyelewengan wang akan berlaku. Okey? So, itu yang kita kena faham. Kerajaan ni dia nak hanya untuk maintain power dia. Dia nak menang pilihan dalam pilihan raya. Itulah sebab dia buat bajet yang tidak adil macam ni. Golongan Bumiputera, terutamanya orang Melayu, hampir 50% mereka dalam negara ni. Jadi orang Melayu yang harus lebih faham tentang perangkap politik ini. Ini bukan satu keistimewaan kepada orang Bumiputera. Ini adalah satu perangkap, okey, kepada semua rakyat Malaysia. Okey, apabila terperangkap, okey, dalam perangkap ini, okey, rakyat mula sokong kerajaan macam ni yang bertindak tidak adil. Jadi kita akan sentiasa dapat pemimpin-pemimpin yang berasuah. Okey. Jadi rakyat kena faham semua agenda jahat yang ada dalam kerajaan. Kena tolak sebarang benefit yang dia beri secara tidak adil. Okay? Kita bukan binatang. Okay? Binatang kita bagi apa saja dia makan, pasal dia tak ada akal untuk fikir benda tu halal ke tak halal ke. Dia tak hati fikir. Tapi kita sebagai manusia, kita ada akal untuk fikir. Okay? Bukan semata-mata kerajaan bagi benefit, ambil saja. Okey, golongan Bumiputera harus fikir benda tu adil atau tidak. Berapa lama nak cekik darah orang India dan orang Cina macam ni? Okey, adakah adil? Kalau awak tak faham benda tu adil ke tak adil, very simple. Dulu pun saya pernah beritahu benda ni. Awak letakkan diri awak dalam situasi ini. Okey, adakah golongan Bumiputera bersetuju bagi dia 10 kali ganda kurang yang ambil daripada bahagian yang curi daripada mereka, bagi kepada yang bukan Bumiputera pula? Mereka setuju ke? Mesti mereka akan rasa tidak adil kan apabila mereka membayar cukai, kutipan cukai dibuat sama rata. Okey. Dan pembagian harta yang tidak sama rata tu, jadi mestilah kita rasa tidak adil kan? Itulah sama juga. Jangan cakap pasal social contract. Itu adalah satu perbuatan yang telah dibuat oleh orang-orang yang kurang arif, yang tak tahu fikir jangka masa yang panjang. Okey. Apabila dulu dah buat keputusan nak bagi kewarganegaraan kepada orang Cina dan orang India, mereka kena fikir. Lama-lama semua anak-anak mereka akan lahir di sini. Apabila dia lahir di sini, dia akan jadi warga negara di sini. Jadi macam mana boleh bagi hak yang kurang kepada dia? Mereka kena fikir. Dulu-dulu memang mereka ni bodoh sangat. Mereka tak fikir pasal tu. Mereka hanya fikir pasal suara orang Melayu pada masa tu. Okey, yang tidak sudi menerima orang India dan orang Cina. Itu mereka boleh buat, tapi kena berani untuk menentang British lah. Masa tu British cakap, kalau tak terima orang India dan orang Cina yang mereka bawa dari India dan negara Cina tu, dia tak nak bagi merdeka. Masa itu mengapa pahlawan-pahlawan Melayu turun dan lawan? Masa tu mereka takut. Okey, mereka
sanggup menerima orang Cina dan orang India yang dibawa oleh British sebagai warga negara. Apabila awak sudah terima secara ikhlas lah. Okey? Apa pula nak bagi hak istimewa kepada orang Bumiputera dan bagi kurang kepada orang Cina dan orang India? Kalau awak nak buat sesuatu yang lebih kepada orang Melayu ke orang Bumiputera, kau buat dengan duit golongan sendiri, kutip zakat ke apa ke, kutip buat satu dana untuk khas untuk buat kutipan antara golongan awak sendiri dan bagilah. Jangan sentuh bahagian yang seharusnya diberi sama rata kepada orang Cina dan orang India. Ini adalah satu perbuatan penyamun di mana awak rompak bahagian yang sepatutnya diterima oleh orang India dan orang Cina, awak bagi kepada golongan lain. Apa punya perbuatan ini? Okey? Ini adalah satu jenayah yang mereka ada lesen untuk buat. Apa punya negara ini? Dia rompak sebahagian rakyat dan bagi sebahagian rakyat yang lain. Tapi sebenarnya semua adalah rakyat dia. Mana punya kebodohan yang dibuat oleh pemimpin negara ini? Ini bukan sebenarnya kebodohan. Ini adalah agenda politik kotor mereka. Okey. Itu yang rakyat kena faham lah. Saya harap golongan Bumiputera tolak bajet macam ni. Mula bertindak secara adil lah. Jangan pemikiran yang orang-orang dulu yang mementingkan diri sendiri. Itu semua racism. Okey, awak ni sebenarnya manusia. Keperimanusiaan sentiasa kena ada. Apabila manusia lain dilayan secara tidak adil, awaklah kena suara dulu. Ini saya tengok semua ambil saja. Tak ada banyak. Adalah sikit-sikit ada orang Melayu ada suara pasal benda ni. Setiap rakyat kena layan sama rata. Okey, yang itulah ada ciri-ciri manusia. Orang-orang macam tu itulah orangnya manusia yang real human being lah. Yang lain semua belum ada ciri-ciri kebinatangan dalam diri mereka. Okey, apa dapat pun sapu saja. Okey, lagi jerit-jerit lagi. Oh, ini hak kami. Apa punya hak? Ambil daripada orang lain, itu hak ke? Hak maksudnya awak kena usaha sendiri. Awak menikmati itu adalah hak. Bukan pergi rompak sana, rompak sini. Okey, ambil hasil usaha orang lain, cekik darah. Itu semua bukan hak. Okey? Apabila kerajaan suarakan, bagi tahu dia, kami tak nak benda macam ni. Suruh dia layan semua rakyat secara adil dan sama rata. Apabila wujudnya satu kesamarataan, tak adalah perangkap politik macam ni. Okey, pura-pura dia nak manjakan satu golongan majoriti, lepas tu dia menang, dia buat rasuah. Okey, dia sebenarnya tak bantu orang Melayu ataupun orang Bumiputera sebenarnya. Katakan kita negara ini diuruskan tanpa rasuah dan semua dibagi sama rata. Tak payah lebih, ke satu kaum tak payah bagi lebih. Sama rata juga. Tapi asalkan tak ada rasuah, kita akan dapat, semua kaum akan dapat lebih. Orang Melayu yang sedang mereka menerima tu, sepatutnya mereka akan menerima lebih lagi. Disebabkan mereka curi. Pemimpin lah, dia punya pegawai lah, semua dia kroni dia lah, dia punya pengikut-pengikut jahat dia lah, semua curi. Kita ditipu, rakyat kena tipu. Ini dia tunjuk nombor-nombor ni. Ini mana ada nombor-nombor ni capai kepada orang-orang miskin, orang-orang rakyat biasa? Tak ada. Ni semua gimmick saja. So kena faham benda ni semua. Kalau kami tak ada cara lain untuk menjatuhkan pemerintahan orang Melayu,
orang bukan Melayu ambil alih negara ini. Okey, pergi buat kajian sedikit mengikut populasi Malaysia. Okey. Berapakah bilangan sebenar orang Melayu? Okey, buat kajian. Pergi website kerajaan lah yang menunjukkan statistik populasi semua rakyat di Malaysia. Mereka takut untuk menyatakan orang Melayu ni berapa peratus dalam negara ni. Mereka sentiasa membuat satu kiraan mengikut Bumiputera. Dia ambil campur dengan orang Sabah dan Sarawak. Mengapa? Apabila nak buat satu graf, satu pie chart mengikut kaum ataupun bangsa, kan orang Melayu kaum yang berbeza. Letaklah dia sebelah sana. Mana ada kaum bernama Bumiputera? Bumiputera bukan kaum. Bumiputera adalah satu golongan di mana orang Sabah Sarawak yang asal dan juga orang Melayu. Gabungan itu. Orang Cina adalah satu kaum, orang India adalah satu kaum, Bumiputera bukan kaum lah. Letak separate. Kami tengok berapakah bilangan sebenar, berapa peratus orang Melayu. Adakah mereka begitu kuat dari segi politik sehingga mereka boleh memerintah negara ini? Okey, kena faham, demokrasi adalah apabila mendapat sokongan majoriti daripada rakyat, mereka boleh jadi kerajaan. Okey, jangan fikir raja-raja Melayu boleh menghalangkan orang bukan Bumiputera daripada menjadi Perdana Menteri. Tak ada peruntukan undang-undang. Okey, apabila ada sokongan majoriti ahli parlimen untuk katakan untuk seorang ahli parlimen bukan Melayu, Agong kena pilih. Pasal Agong kena pilih yang ada sokongan majoriti. Okey, tak ada halangan dari segi undang-undang. Okey, negara ini untuk setiap rakyat di Malaysia, bukan untuk orang Melayu saja. Orang Melayu tidak boleh conquer negara ini. Tak ada peruntukan undang-undang untuk itu. Okey, hanya dalam artikel 153 dalam perlembagaan ada menyatakan kena bagi sedikit hak yang lebih dalam semua perkara yang dinyatakan dalam perkara 153 dalam perkara perlembagaan yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tapi oleh kerana perlembagaan yang sama juga menyatakan Agong kena ikut cakap Perdana Menteri, jadi dalam negara ini semua keputusan dibuat oleh Perdana Menteri. Walaupun dikatakan sebagai Agong adalah ketua negara, tapi secara teknikal seorang Perdana Menteri yang mempunyai sokongan majoriti di parlimen, dia mempunyai skop yang lebih jauh luas daripada Agong dalam pemerintahan negara. Okey, katakan orang bukan Bumiputera telah menjadi Perdana Menteri untuk negara kita, serta merta dia boleh membuatkan hak istimewa tu tidak function. Okey, pasal dia up to him, dia nak buat bajet macam mana. Okey, awak nak mencabar di mahkamah pun memang sukar. Pasal apa? Mahkamah kena ikut keadilan dulu. Kalau banding dengan undang-undang, cakap pasal perlembagaan 153 pun, kan benda tu tidak adil. Macam mana boleh layan setiap rakyat tidak adil dari segi ekonomi apabila cukainya dikutip sama rata. Jadi benda-benda ni sukar dan menang di mahkamah. Walaupun katakan mahkamah memberi perintah kena bagi lebih kepada orang Islam, orang Melayu dan juga orang Bumiputera yang lain, ialah kita bagi lebih sedikit. Okey, pasal perlembagaan tidak menyatakan secara spesifik berapakah peratus kena bagi lebih. Dia hanya suruh bagi lebih. Okey, lebih itu boleh lebih sikit. Betul. Jadi banyak benda boleh dihadkan apabila orang bukan Melayu mengambil alih pemerintahan negara ini. Bukan untuk
menindas orang Melayu, melayan orang Melayu secara tidak adil, tidak. Supaya melayan semua rakyat secara adil. Pasal pemikiran orang Melayu, katakan mereka tidak nak ubah secara, mereka tidak boleh bertindak adil kepada semua rakyat. Okey, mereka salah faham ketidakadilan itu sebagai hak mereka, dan benda ni tidak boleh dibenarkan berterusan. Okey, jadi orang Melayu kalau tak berubah, okey, dia sendiri tak tolak benda-benda yang tidak adil, okey, bersedialah untuk cabaran yang lebih teruk lagi di masa hadapan. Okey, bagi saya bagi peluang sampai pilihan raya akan datang. Saya nak lihat kerajaan, apakah bajet yang dibacakan oleh kerajaan akan datang. Okey, kalau dia buat benda yang sama macam ni, tidak adil kepada orang Cina dan orang India, memang saya nak mulakan satu parti politik hanya untuk bukan Melayu, untuk mencabar pemerintahan orang Melayu dalam negara ni. Okey, dan ambil alih kuasa pemerintahan daripada orang Melayu. Okey, saya ulang balik, bukan bertindak tidak adil kepada orang Melayu. Sebenarnya nak layan setiap rakyat secara adil. Okey, masa tu pun bukanlah orang bukan Melayu mendapat lebih, tak ada. Kami nak setiap rakyat dilayan secara adil. Okey, dan katakan orang pemerintahan Melayu, satu pemimpin-pemimpin Melayu boleh buat benda ni, melayan semua rakyat secara sama rata, kami tidak ada sebarang keperluan untuk menjatuhkan pemerintahan Melayu. Di sini orang kena faham, kami tidak ada apa-apa niat jahat. Kami hanya mengejar untuk keadilan, itu saja. Okey, jadi janganlah buat kecoh apa dengan maklumat yang saya bagi. Okey, hanya fikir secara terbuka, minda yang terbuka, secara adil. Okey, apa yang saya cuba maksudkan yang tidak adil dalam bajet ini. Okey, okey, itu sajalah dalam pembentangan video ini. Sekian, terima kasih.